Masalahnya ialah kerana apa? Kerana tadabbur Quran ini tidak menjadi agenda ataupun dengar Quran, baca Quran, tetapi ia tidak diambil secara personal untuk mengubat virus-virus yang ada di dalam hati. Dalam kemelut kita menghadapi COVID-19 ini, kita tahu virus yang lebih bahaya adalah virus di dalam hati yang diubat dengan tadabbur Al-Quran. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita lihat kepada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat 58 hingga 60 pada hari ini kita akan melihat kepada kerosakan yang dibawa oleh orang Yahudi dan juga musuh Allah terhadap Islam dan muslimin, dan balasan Allah terhadap orang-orang yang derhaka, istilahnya fasik di dalam Al-Quran. Dan seterusnya sikap orang beriman berilmu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan munafik, macam mana kita nak berinteraksi dengan perkara-perkara itu, dan juga apakah ucapan buruk yang disampaikan oleh orang Yahudi yang perlu kita elakkan dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم Mari kita lihat resolusi hari ini, iaitu pada ayat yang ke-58. Resolusi kita ialah kita nak memastikan bahawa kita tidak mempermainkan syiar solat. Itu yang kita belajar pada ayat 58. Dan pada ayat 59, berhujah dengan jelas, bukan dengan asabiah. Itu yang kita nampak tadi, bila orang Yahudi, ahli kitab itu, dia benci sangat, marah-marah kepada orang beriman. Tapi sebenarnya orang beriman ada hujah. Dan pada ayat 63 kita belajar resolusi yang boleh kita ambil sebagai amalan kita, menegur kesalahan dan jangan diam membisu, terutama bagi yang berilmu agama, yang belajar ilmu agama, bukan sekadar untuk kerja, tetapi kita perlu membina ummah ini semula, insya-Allah. Kita doakan agar Allah pimpin kita dengan iman dan kita menjadi umat yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan tidak menuju kepada dosa, permusuhan dan memakan perkara yang tidak halal. Allah, la ilaha illallah. Cuba kita lihat dulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan nada, menyeru, memanggil dengan kuat ataupun tegas. 53 kali disebut di dalam Al-Quran, dan dalam ayat 58 tadi, wa idza nadaitum, apabila dipanggil kepada solat, itu maksudnya azan, Ustaz ya. Diajak kepada solat, sebenarnya Nabi nak mengajak kepada kejayaan. Semua manusia, bukan hanya orang tertentu sahaja. Kerana apa? Kerana solat itu adalah tempat untuk kita mengadu, minta pertolongan daripada Allah SWT. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Alhamdulillah, kita nak ambil masa sedikit untuk tajwid pada hari ini. 2 hari yang lalu kita telah terangkan tentang satu sifat bernama safir. Semalam pun Ustaz Tarmizi Abdul Rahman terang tentang safir, iaitu bunyi suara yang desiran yang kuat pada 3 huruf yang berkongsi pada makhraj yang sama, iaitu sad, zai, sin. Jelas dah, huruf tu kuat dan jelas kerana memiliki sifat safir. Okey, hari ini kita nak terangkan tentang peringkat dia.
Sofir terbagi pada 3 peringkat. Pertama paling kuat, B pertengahan, C paling lemah. Huruf-huruf sofir itu dia ada huruf yang paling kuat, ada pertengahan dan paling lemah. Kita lihat slide, apakah yang disebut contoh-contoh ataupun huruf yang sofir yang paling kuat. Kita lihat di skrin. Paling kuat ia terjadi pada huruf sofir yang ada tasydid, yang bertasydid ataupun bersabdu. Contoh, sanada'uz zabaniyah. Bila bersabdu, huruf sofir itu akan jadi kuat, lebih kuat daripada mengatasi huruf-huruf yang lain. Sebab apa dia sabdu? Sabdu ni seperti dia 2 huruf. Pertama dia mati, sanada'uz. Kemudian dia berbaris di atas za. Jadi makhraj, pada makhraj tu agak lama. Sanada'uz zabaniyah. Contoh kedua, sin, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu. Yang ketiga huruf sad, wa yuqimunas salah, wa yuqimunas salah. Ini peringkat. Jangan pening-pening, jangan rasa apa pula peringkat. Ini kita nak tengok mana huruf sofir yang paling jelas, yang paling kuat. Maka huruf sofir yang bertasydid paling kuat pertama. Yang kedua, pertengahan. Pertengahan terjadi pada huruf sofir yang sukun, yang mati. Yang mati jadi huruf yang sofir yang kedua, yang pertengahan. Contoh, zai mati. Qala tazra'una, qala tazra'una sab'a sinin. Yang kedua. Kemudian contoh sin, yas'alunak, yas'alunak, Kemudian yang ketiga, labi sama kanu yasna'u, itu sad. Kemudian huruf sofir yang paling lemah terjadi apabila huruf sofir yang berbaris. Bila berbaris, dia tetap ada sifat sofir, tersebut, tapi dia hanya tidak sepertilah huruf tu kalau dia mati ataupun dia bertasydid. Contoh, zai, kana zahuqa, za tetap bunyi sofirnya, za. Kalau huruf sin, yusari'una fil ith, yusari'una, kemudian yang terakhir sad, contoh sad, wa salawatir rasul, wa salawatir rasul, sa, sa, tetap bunyi huruf sofir itu. Sallu ala nabi, mari sama-sama kita berselawat alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.